Okey, salam perkenalan kepada semua. Izinkan saya untuk perkenalkan diri. Nama saya Nelson. Saya adalah pegawai di bawah Center of Student Admission dan Registration. Okey, jadi pada hari ini, video ini saya sediakan secara khusus untuk para pelajar yang telah ditawarkan untuk mengambil program sijil dalam pengajian perniagaan. Okey, jadi sebelum itu izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kerana memilih masa dan sekali lagi tahniah atas kejayaan masing-masing kerana telah ditawarkan program sijil pengajian perniagaan ini. Okey. Jadi untuk pengetahuan semua, tidak semua pelajar kita tawarkan program ini dan juga ini merupakan satu inisiatif daripada pihak college di mana okey, kita khusus kepada pelajar yang di bawah 3 kredit. Untuk pengetahuan semua mungkin ada di antara pelajar sini sebelum dapat berjumpa dengan pegawai-pegawai pemasaran kami dan ditawarkan program ini, mungkin mengetahui bahawa untuk ambil program diploma itu, pelajar perlu ada sekurang-kurangnya 3 kredit lah di dalam SPM. Okey, jadi mereka yang kurang daripada 3 kredit di dalam SPM ni sebenarnya memang tidak dapat untuk mengambil program diploma. Tapi ni program sijil pengajian perniagaan yang para pelajar yang bakal ambil ini untuk pengetahuan adalah satu peluang lah untuk bagi pelajar semua di mana mungkin sebelum ini kita punya pegawai pemasaran ada memberitahu bahawa uh, sijil pengajian perniagaan ni yang akan diambil oleh pelajar adalah satu program di mana dia akan jadi peralihan kepada pelajar untuk mengambil diploma pengurusan perniagaan selepas tamat pengajian inilah. Okey. Okey, baik. Untuk pengetahuan untuk program sijil pengajian perniagaan ini merupakan satu sijil yang akan diambil oleh setiap orang pelajar di dalam durasi selama setahun. Okey, untuk dalam tempoh setahun ini, untuk pengetahuan sebenarnya program ini adalah memerlukan pelajar untuk membayar sejumlah yuran pengajian lah. Okey, untuk pengetahuan semua, sebenarnya yuran pengajian okey yang kita kenakan untuk program sijil pengajian perniagaan ini adalah berjumlah di dalam lingkungan 8,000 hingga 10,000 begitu. Tapi tidak perlu risau kepada para pelajar yang tengah menonton video ini sekarang sebab untuk kali ini pelajar-pelajar yang ditawarkan untuk mengambil program sijil pengajian perniagaan ini semua akan ditawarkan untuk mendapat beasiswa, bermaksud pelajar tidak perlu membuat apa-apa pembayaran bagi sepanjang tempoh 1 tahun sijil pengajian perniagaan ini. Okey. Jadi apa yang pelajar perlu buat cuma adalah yang sudah terbayar tu cuma setakat yuran pendaftaran dan juga yuran tahunan dan sekali dengan yuran asrama sekiranya pelajar tinggal di asrama lah. Jadi yuran pengajian itu ini akan diberikan dalam bentuk beasiswa. Maaf gangguan sekejap tadi. Okey, akan diberikan dalam bentuk beasiswa kepada pelajar. Okey. Okay, saya andaikan tidak apa-apa persoalan sementara ini ya. Sebab tidak dapat soal juga kerana tengah menonton apa kan. Walau bagaimanapun, okey, sekiranya pelajar ada apa-apa persoalan mengenai apa yang disampaikan di dalam video ini, pelajar boleh hubungi saya. Ada nombor telefon yang tertera sekarang di dalam skrin. Ini adalah nombor telefon saya. Boleh WhatsApp, boleh juga call lah. Okey, nombor dia adalah 014-872-3387. Baik. Okey, untuk pengetahuan, nampaknya semua sudah tahu bahawa pelajar semua akan menerima beasiswa. Okey, bermaksud selepas ini sekiranya pelajar masih belum lagi mengisi borang beasiswa, bolehlah berjumpa dengan pegawai pemasaran masing-masing ataupun dengan saya untuk mengisi borang inilah. Okey. Untuk pengetahuan, untuk penerima beasiswa sudah tentu ada syarat-syarat yang kami kenakan kepada pelajar lah. Bermaksud tidak sewenang-wenangnya beasiswa ini ditawarkan kepada pelajar.
Begitu. Sebab kita kena pastikan pelajar yang menerima beasiswa ni adalah pelajar-pelajar yang berkualiti lah. Okey, untuk pengetahuan ini adalah antara-antara syarat yang kami kenakan untuk penerima beasiswa, sijil, pengajian, perniagaan. Okey. Okey. Mari kita tengok satu persatu ya. Selepas ini adik akan para pelajar sekalian akan mendapat ini salinan melalui pegawai pemasaran masing-masing ataupun daripada saya selepas kembali lapor diri di dalam kampus selepas tempoh PKP ini tamat. Okey, baik. Mari kita lihat satu persatu syarat-syarat yang perlu dipatuhi untuk penerima beasiswa ini. Okey, nombor 1, pelajar kena sentiasa mematuhi peraturan tata tertib pelajar masa Kolej Sabah Kampus seperti yang tertera di dalam Student Handbook. Okey, Student Handbook ini akan diberikan oleh pihak kita punya Student Affair, hal ehwal pelajar, dan juga pelajar kena rujuk peraturan-peraturan yang tertera di sanalah. Kedua, pelajar hendaklah memastikan kehadiran kursus adalah sekurang-kurangnya mencapai 80%. Maksudnya pelajar kena masuk kelas sebaik-baiknya, memenuhi waktu yang telah ditetapkan untuk masuk ke dalam kelas itu. Okey, tapi kalau di dalam tempoh PKP ini sudah tentu, pelajar tidak bolehlah secara fizikalnya berada di kelas. Okey, tapi walau bagaimanapun, untuk pengetahuan tiap-tiap pensyarah yang terlibat dalam mengajar kamu akan mengadakan sesi pengajaran melalui aplikasi Zoom ataupun aplikasi kita punya learning management system. Jadi pelajar perlu untuk melengkapkan diri untuk bersedia belajar dalam mod tersebut. Baik. Okey. Walau bagaimanapun sudah tentu kalau pelajar menghadapi apa-apa masalah seperti kesihatan ataupun masalah kecemasan, bolehlah memberitahu kepada pihak pensyarah, dan ada borang yang perlu diisikan sekiranya gagal menghadiri kelaslah yang telah ditetapkan. Okey. Ketiga, tidak boleh melakukan perbuatan salah laku dalam apa cara jua pun yang boleh menjatuhkan nama baik pelajar atau nama baik kolej. Okey, nombor 3 ni sudah tentulah untuk pelajar yang menerima beasiswa daripada pihak kami. Pelajar haruslah menjaga nama baik pelajar sendiri sebagai pelajar masa dan juga nama baik kolej lah. Okey. Dan keempat, hendaklah mengikuti kursus, menduduki ujian, peperiksaan yang disyaratkan di dalam kursus. Okey, maksudnya pelajar kena penuhi segala syarat-syarat dan juga kandungan-kandungan yang ditetapkan oleh kursus ini. Maksudnya kena menjalanilah setiap isi kandungan yang telah disediakan untuk pengajian ini. Okey, ini adalah termasuk kepada kuis-kuis yang akan dibuat oleh lecturer. Ini juga termasuk kepada tugasan-tugasan yang diberikan oleh lecturer. Kalau pelajar gagal memenuhi salah satu, pelajar boleh dikira gagal lah. Jadi saya harap pelajar boleh terus mengingatkan diri untuk terus menyertai segala sesi kandungan pelajaran yang diadakan oleh pensyarah-pensyarah sekalian. Okey, seterusnya nombor 5, pelajar dikehendaki menyempurnakan kursus di dalam tempoh yang ditetapkan oleh pihak kolej. Okey, seperti yang saya telah terangkan sebentar tadilah. Nombor 6, pelajar hendaklah menyempurnakan semua tugasan seperti saya cakap tadi juga, akademik kursus bagi setiap semester. Nombor 7, semasa tempoh kursus akan mematuhi apa-apa peraturan tata tertib tambahan sebagaimana yang dikuatkuasakan dari semasa ke semasa. Okay. Nombor 8, paling akhir sekali, pelajar dikehendaki untuk menghadiri semua aktiviti yang dianjurkan oleh pihak kolej. Okey, begitu. So, sekiranya pelajar gagal untuk memenuhi setiap syarat, maaf gangguan sebentar tadi. Sekiranya pelajar gagal untuk memenuhi syarat-syarat yang telah kami tetapkan, sebagai contoh kita boleh lihat di sini ada denda yang akan dikenakan kepada pelajar lah. Tapi untuk pengetahuan selama program ini diadakan, kita belum lagi ada pelajar yang
Kita belum lagi ada pelajar terlalu banyak pelajar, mungkin ada segelintir lah, 1 hingga 2 orang begitu mungkin yang menghadapi masalah begitulah, selebihnya tidak mempunyai begitu punya masalah. Jadi saya harap pelajar kekalkanlah dengan rekod yang baik bila berada di sinilah, okey. Tapi walau bagaimanapun pada senario yang paling teruk, sekiranya pelajar menghadapi masalah disiplin, bermaksud pelajar kena bayar baliklah kos jumlah yuran pengajian untuk sijil pengajian perniagaan ni. Begitu. Okey. Dan juga sekiranya pelajar tarik diri, tidak boleh tarik dirilah selepas ini. Okey, sekiranya tidak, pelajar kena ganti rugi jugalah jumlah yuran keseluruhan pengajian ini. Okey. Dan ketiga, okey, sekiranya kelemahan akademik, itu bergantung juga, bayaran yang ganti rugi sekurang-kurangnya 50% tu kena dikembalikanlah, okey, kepada pihak college. Tapi saya rasa kebanyakan pelajar di sini tidaklah seteruk sangat. Okey. Yang paling penting di dalam tempoh pengajian ni, yang paling penting adalah terus mengikuti kelas sekiranya menghadapi apa-apa masalah di dalam bahagian akademik, okey, di dalam bahagian pelajaran. Saya harap pelajar boleh berinteraksi, berkomunikasi dengan pensyarah dengan baiklah. Okey, sila bagi tahu dengan pensyarah sekiranya menghadapi apa-apa masalah ataupun tidak faham apa yang diajar. Okey. Dan juga yang paling akhir, okey, kalau pelajar gagal menyempurnakan ini sijil pengajian perniagaan kerana sudah tamat tempoh untuk pengetahuan, tempoh yang ditetapkan untuk pelajar menghabiskan program ini adalah 1 tahun 4 bulan. Jadi sekiranya pelajar repeatlah sebagai contoh. Okey, kalau repeat setakat exam saja itu tidak panjanglah masa. Kalau terpaksa repeat kembali seluruh sijil pengajian ini, maksudnya memang teruklah dia punya markah. Jadi dia kena buat ganti rugilah sepanjang untuk keseluruhan program ni. Okey, tapi walau bagaimanapun, okey, saya sekali lagi ingin bagi tahu pelajar, sekiranya kamu belajar betul-betul, okey, betul-betul kamu meletakkan hati kamu untuk pelajaran kamu, saya rasa kamu tidak akan ada apa-apa masalah untuk menghabiskan pengajian ini. Okey. Okey, sekiranya itu sahaja daripada saya. Okey, untuk pengetahuan, selepas kembali ke college selepas tempoh PKP ini, saya akan berjumpa dengan pelajar sekalian sekali lagi, di mana saya akan bagi satu, sekiranya pelajar belum lagi menyempurnakan ini borang beasiswa, kita akan isikan borang beasiswa untuk para pelajar sekalian. Dan selepas itu akan ada satu surat aku janji untuk pelajar untuk tanda tangan bersama dengan ibu bapa lah. Okey. Dan itu kita akan lakukan selepas pelajar lapor diri ke kampus kami. Okey. Di dalam tempoh ini saya harap pelajar terus kekal sihat, jangan pergi ke mana-mana. Okey. Kita sama-sama bekerja sama untuk supaya tempoh PKP ini boleh tamat secepat mungkin. Okey, dan setiap warga kita sihat belakalah. Okey, sekiranya terdapat sebarang persoalan sepanjang tempoh, sebelum lapor diri ke kampus, pelajar boleh hubungi saya terus, ya, seperti nombor tertera sekarang di skrin. Okey. Baik, setakat itu saja daripada saya. Terima kasih.